Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 27 Syaban 43 bersamaan dengan 30 hari bulan 3 2022, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24, ayat 36. Ayat 36, InsyaAllah kita akan lanjutkan sampai ayat 40. 36 sampai 40. Perbincangan kita di sini iaitulah tentang Fir'aun cuba menunjukkan keangkuhan dia dan sekaligus kebodohan dia, nak buat binaan, naik atas, nak tengok Tuhan Musa. Fir'aun nak pergi cari Tuhan di Musa di mana? Di atas. Dia tak cari di bawah, cari di atas. Kemudian orang yang beriman telah memberi nasihat supaya jangan terpedaya dengan dunia. Dunia ini kalau ada jawatan pun sekejap, kalau ada kekayaan pun sementara, hebat mana pun kita akan mati. Akhiratlah yang kekal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan balasan kepada semua golongan yang baik, golongan yang buruk, yang jahat di akhirat akan dibalas kepada kedua-dua pihak. Jadi para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat 36. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1027. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Balik kita kepada ayat 36. Wa qala Fir'aun ya Haman. Bos, big boss panggil dia punya pembantu. Haman, ibnili sarha, binalah untukku sebuah bangunan yang tinggi. Bos nak buat apa bos? La'alli ablughul asbab, semoga aku sampai ke jalan-jalan yang aku hendak menujunya. Nak gimana tu? Tengok ayat di bawah. Munasabatul ayah, susunan ayat ini, dalam ayat yang lepas, ayat 35, Allah Subhanahu wa taala sifatkan Fir'aun sebagai seorang mutakabbiran jabbar, sombong dan jabbar, seorang yang penceroboh, yang ganas, yang jahat. Maka kebodohan dia melampau lagi, bertambah lagi kebodohan mendiang Fir'aun. Nak naik ke langit dia, nak pergi cari Tuhan. Nak pergi cari Tuhan di mana? Di langit. Kenapa dia nak cari Tuhan di langit? Ada orang tanya. Adakah Nabi Musa mengajar begitu? Ataupun saja dia ya? Nak cari Tuhan tak cari dalam air, cari di langit. Fir'aun kata apa? Haman, buat bangunan tinggi, aku nak naik. Ay sarhan bermakna binaan aziman syahiqan, bangunan besar tinggi. Enggak kalau tinggi setara mana yang nak tinggi. Paling tinggi setara ahram. Ahram tu piramid. Piramid bahasa Arab kata ahram. Hak kepala singa tu sphinx. Itu dia panggil Abul Haul. Istilah dia Abul Haul. Sebab apa dia kata aku nak pergi cari Tuhan Musa ni? La'alli ablughul asbab, semoga aku sampai ke jalan-jalan yang aku hendak menujunya. Asbabas samawati, iaitu ke pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Nak pergi cari Tuhan Musa. Aku nak pergi cari Tuhan Musa. Ay raja al-wusul, boleh jadi naik tinggi atas, jumpa pintu, jumpa orang jalan nak pergi ke langit. Aku nak pergi cari Tuhan Musa, nak pergi tengok Tuhan dia ni besar kau kecil, lagu mana dia punya. Itu teori yang dibuat oleh mendiang Fir'aun. Dalam surah Al-Qasas, tanda ni pelajar, surah Al-Qasas ayat 38 lagi jelas dia punya arahan. Fa'auqid li ya Haman alatin, Aman, buat batu-bata daripada tanah. Faj'al li sarha, buat bangunan tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Aku sangka dia ni bohong je, kelentong je Musa ni, cakap je. Itu kata-kata Fir'aun. Dalam surah Al-Qasas, wa inni la'azunnuhu minal kadhibin, dalam ayat ni direct, wa inni la'azunnuhu kadhiba, aku sangka Musa ni bohong. Fi da'wahu anna fis sama'i ilah, dalam dakwaan dia bahawa ada Tuhan di langit. Baca seolah-olah macam ginilah. Fir'aun kata dia Tuhan ada sini, Musa kata tak, Tuhan aku ada lain, hak lain. Jadi dia ada sangka Tuhan satu lagi duk lawan dia tu di langit. Dia ni Tuhan di bumi. Konon-kononnya lah Tuhan di bumi. Apa Tuhan?
Lepas makan pergi ke tandas, Tuhan mana ada main tandas. Firaun tak sedar diri. Tengok Allah kata, wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi. Dan demikianlah diperhiaskan oleh syaitan kepada Firaun akan perbuatannya yang buruk itu untuk dipandang baik. Nampak macam comel, tapi sebenarnya buruk, tak comel. Dipandang buruk. Untuk dipandang baik, hak buruk bila dihiaskan jadi comel. Gapo-gapo pun. Nah, bangun ni hak buruk. Kemudian dia buat renovate, dia buat deko, jalan balik. Wasudda 'anis sabil, serta ia dihalangi dari jalan yang benar. Firaun tak dapat jalan yang benar. Iyalah, hidayah ni kuasa Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan tak nak bagi hidayah ke Firaun, dia gelak gitu mata hati dia. Perut dia tak cerah. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan tipu daya Firaun itu tidak membawanya melainkan ke dalam kerugian dan kebinasaan. Tipu daya Firaun, wa mahtiyalu Firaun, tipu daya Firaun kono-kononya nak naik cari Tuhan Musa dengan sangkaannya semua perbuatan itu khasar wa halak, binasa, rugi saja. La yanalu bihi syai'an mimma aradahu, dia tak akan dapat apa yang dia nak. Dia tak akan dapat apa yang dia nak. Tak boleh kau satu, kata orang. Tak usah duduk mengarut lah Firaun weh. Banyak gija sangat. Mana Firaun, dia begini ya, kata orang, nak tutup malu. Bila hujah Nabi Musa tu boleh diterima oleh orang, orang boleh terima hujah Nabi Musa AS, jadi Firaun rasa tercabar, rasa malu, rasa orang panggil bimbang, takut-takut. Kaum dia terpengaruh dengan hujah, bukti, dalil, mukjizat yang ditunjuk oleh Nabi Musa AS. Dia pun nak tunjuk dia nak tunjuk dia kuat, dia ada tim yang gagah yang boleh lawan Musa. Buat lagu ni Musa, Haman, mari kita pergi tengok Tuhan Musa duduk mana. Tamaklah kita cerita keangkuhan dan kebodohan Firaun dalam tindakan dia itu. Tak apalah, sekurang-kurangnya asar wa asaram fil ardi itu berlaku. Ada kesan Firaun, orang pergi cari ada sungguh. Kesan Firaun itu duduk di mana? Duduk di Mesir. Sekarang ni kita pindah pula kepada nasihat yang disampaikan oleh mukmin. Orang mukmin, orang beriman pun nasihat. Dia kata apa? Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkatalah pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, turutlah nasihatku. Aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Tunjuk nasihat aku akan tunjuk pada kamu jalan yang benar. Ini nasihat daripada waqala allazi amana, orang yang beriman di kalangan golongan Firaun. Kata apa tadi? Ya kaum, wahai kaumku. Jangan duduk pakai wah Firaun tu. Firaun nak buat teknologi tinggi, bangunan tinggi, tak jadi apa tu. Ittabi'uni, mu ikut aku. Ubayyin lakum at-tariq as-sahih, aku akan jelaskan kepada kamu jalan yang sahih yang boleh menyampaikan kamu ke syurga. Aku nak bawa jalan ke syurga. Atas dunia ni senang ke susah? Sekejap ya, tak ada lama mana. Tak, lepas pada tu senang, susah juga.
senang sekejap, susahnya lama. Kemudian dia tambah lagi dia punya nasihat. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja. Panjang nasihat dia. Nasihat dia 1000 tahun dulu sampai ke hari ini relevan, berguna untuk kita mengambil pengajaran dan iktibar. Guna tak guna? Kena guna. Dunia ini hanyalah mata'un qalil, adalah benda sedikit, dan kehidupan kesenangan sementara. Fa innahu la yabqa, dia tak kekal. Orang pun tak kekal, barang-barang pun tak kekal. Orang tak kekal, barang pun tak kekal. Nak kata apa? Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Hari akhirat hak kekal abadinya di mana? Pada hari akhirat. Ai tengok tafsir. Wa innad daral akhirah hiya darul istiqrar wal khulud. Akhiratlah negeri yang kekal dan berterusan, sama dalam syurga ataupun dalam azab. Na'udzubillah. Kita yang masuk ke syurga ni alhamdulillah, masuk dalam neraka na'udzubillah. Fa'malu, maka beramalah kamu untuk akhirat kamu yang tidak hilang-hilang dan tidak berpindah sama sekali. Baiklah para pelajar sekalian, itu nasihat yang disampaikan oleh orang mukmin kepada kaum dia dan kepada kita semua sekali. Dia panggil nasihat itu masih berterusan, relevan. Orang panggil comel. Sampai bila-bila kita punya nasihat. Sampai bila-bila kita punya nasihat. Bukan hanya setakat itu sahaja. Baiklah. Summa bayyana kaifa tahsulul mujazatu fil akhirah. Kemudian dia penyatakan pula bagaimana dapat balasan di akhirat macam mana. Bagaimana cara Allah Ta'ala nak balas di akhirat esok. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Ai man amila fid dunya sayyi'atan. Siapa dia mula di dunia, dalam dunia hidup dari dunia dulu dengan kejahatan. Siapa dia buat tak baik atas dunia dulu, sayyi'ah, daripada kekufuran atau syirik atau maksiat, fala yajzihillahu fil akhirah. Allah SWT tidak akan balas kepada dia di akhirat esok kecuali kejahatan yang satu sama satu je, one by one, dia kata, bila ziyadah, tidak ada tambahan ekstra, tak ada. Maka Allah Ta'ala ambil tindakan ke atasnya dengan kejahatan yang dia buat itu, jazaan bima amila, sebagai balasan dengan apa yang dia buat. Ayat ini dihuraikan juga dengan surah An-Namli, ayat surah An-Namli ayat 90. Wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Siapa yang melakukan kejahatan akan dihumban ke atas mukanya dengan mukanya dalam neraka. Tidak adalah balasan kamu kecuali apa yang kamu buat. Apa mau buat itulah.
Di mana kamu apa yang kamu buat, itulah yang dibalaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar sekalian, kita jangan gopoh, jangan rasa terlepas kita ni lah. Kita kena sentiasa letak dalam kepala kita, pembalasan itu akan berlaku secara adil. Pendedahan rahsia juga akan berlaku di akhirat. Setiap orang yauma tublas sarair akan dibalas mengikut apa yang dia buat. Maka kita kena mikirlah apa kita nak buat di atas dunia ini. Sebagaimana kata di ahli fikir, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Tulis kata-kata hikmah ni. Ini bukan hadis, tapi istimbak daripada Quran, bahawa apa dia? Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, kitalah penulisnya di atas dunia ni. Skrip di tangan kita. Mu nak baca apa? Nak baca laporan rekod yang buruk, menerima suratan dari tangan kiri, buatlah benda jahat. Tak mau. Saya nak baca surat amalan di tangan, nak ambil terima suratan Ashabul Yamin, nak terima suratan amalan kita dari tangan kanan, tak mau tangan kiri. Kita nak baca di hadapan Allah perkara yang menyukakan, menggembirakan kita dan mendapat keredaan Allah. Suratan yang tidak menjatuhkan marwah, memalukan kita di hadapan khalayak ramai. Tulis yang baik-baik. Ambil yang ayat, hujung ayat ni. Hujung ayat. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dengan ni muslimat, hari ni Allah sebut nama kamu, amal soleh dari laki-laki atau perempuan. Dia kadang-kadang perempuan dia komplain, dia sebut laki-laki je, tak sebut nak kita. Hari ni Allah sebut dua-dua, min zakarin au unsa, laki-laki ke perempuan, dengan syarat. Apa syarat dia? Wa huwa mu'min, syarat dia orang beriman. Ini pentinglah. Syarat nak dapat keamanan, syarat nak dapat keampunan, syarat nak dapat keredaan Allah, mesti orang tu beriman. Wa huwa mu'min. Kalau tak beriman, jadi ke tak jadi? Tak jadi. Wa huwa mu'min, baru dia jadi. Apa dia dapat? Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk syurga. Yurzaquna fiha bighairi hisab, mereka beroleh rezeki dalamnya dengan tidak terhitung. Rezeki dalam jawab banyak, tidak terhitung pula rezeki kita. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita apa dia? Nikmat, akan beri kepada kita pertolongan, akan beri kepada kita keampunan dan rezeki tanpa limit. Mu nak apa? Orang Kelantan kata mu nak gapo? Boleh berlaku. Bila kita sebut lagu ni kan, tanya selalu makcik-makcik ni, "Ustaz, ya, budu ada dalam syurga?" Nyok tanya budu makcik weh. Budu kalau ada pun nama je budu, tapi dia tak busuk. Budu kita ni kalau tumpah baju satu masjid ni bang wangi. Wangi apa? Kalau betul buat wangi. Orang tak main budu-budu ni apa? Dia ada, no boleh nak pakai budu. Tapi kita
Tak tahulah, boleh minta tak. Nak wudu cap tere, ada ke boleh? Wudu cap gapo-gapo. Yang pentingnya nama je, nama je. Hak dalam syurga tak sama dengan apa yang ada di dunia ni. Tak sama. Nikmat dia tak sama. Ada nikmat tapi tidak sama. Jangan duduk memikir kursi. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 124. Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Mereka ini orang yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan. Dia seorang yang beriman, dia akan masuk dalam syurga dan tidak dizalimi walaupun kecil. Naqir, selaput apa yang buah tamar pun tak kena zalim. Apa lagi yang besar-besar. Masya Allah, kita yakin dan percaya bahawa keadilan Allah Azza wa Jalla itu sangat besar. Segala perkara yang Tuhan buat semuanya di bawah keadilan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, itulah ayat 36 sampai kepada ayat 40 yang kita belajar dalam siri ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ini kita berpindah pula kepada fawaid. Pergi kepada al-fawaid, faedah-faedah dari sudut ilmiahnya dan juga dari sudut pendidikan tarbawiyah. Mari kita balik kepada ayat kita yang awal kita baca, ayat 36. Wa qala fir'aun ya haman ibni li sarha. Fir'aun kata Haman, tolong buat binaan tinggi besar-besar, membakar bata-bata. Besar mana batu-bata hak Firaun guna untuk buat piramid? Kecil ke besar? Anagi kita duduk dekat bangunan piramid itu, kita ukur besar gini, besar meja ni. Bukan batu joko, batu pelet kecil hak duduk buat rumah tu. Kecil tu lambat nak siap tu. Batu-batu yang besar ni besar lagi ada begini besar-besar. Adalah dia orang tunjuk alat dia punggah batu tu, ambil daripada bukit nak mari. Di belakang tepi bukit tu dia ada macam muzium lah, cara-cara dia punggah barang-barang. Bagi ana lah yang kita tengok itu memang betul lah. Allah suruh kita tengok, mengembara, tengok teknologi dia tinggi. Walaupun belum ada universiti teknologi, tapi teknologi dia sudah tinggi. Jadi Fir'aun dalam keangkuhan ini kata apa? La'alli ablughul asbab. La'alli, dia panggil harfut taraji. Mudah-mudahan, harapnya. Jadi bila dia kata, dia guna perkataan la'alli, taraji, la yakunu illa fil mumkin. Maknanya cara dia cakap tu menunjukkan confident dia boleh cari Tuhan. Yang main. Maka ayat ini menunjuk dalil bahawa Fir'aun sudah ada dah dalam hati dia tu, ada Tuhan lain. Cuma kana yulabbisu ala qaumihi, dia cuba nak mengelabui, nak kaburkan pahaman kaum dia tu. Jadi dia buat, dia kata, mu tak sedut mikir pelik-pelik lah, aku pergi cari sendiri Tuhan Musa ni. Jangan ikut dia, serah tugas ni kepada aku. Fa inna aqilan, mana orang yang cerdik tu dia mikir, dia cakap dengan benda yang dia rasa yakin benda tu. Aku nak pergi cari Tuhan Musa ni. Aku nak pergi cari Tuhan Musa. Itu di antara kata-kata Fir'aun yang sombong.
Jadi dia cuba nak alihkan perhatian supaya orang cukup. Jangan duduk dengar Musa cakap. Jangan dengar. Bahaya dengar buah cakap tu. Jadi sebab itulah Allah Firaun cuba nak kaburkan pahaman masyarakat dia. Dia apa? Tak apa, saya pergi cari. Jangan duduk ikut Musa, biar aku siasat. Tapi buah tapi tu ada, tapi mu jangan duk mikir Musa tu betul lah. Wa inni la azunhu kaziba. Pada pandangan aku Musa memang bohong. Dia jatuh hukum selalu. Belum kita cari lagi jatuh hukum dah. Maka kita jadikan yang kaziba ni yang kedua. Faedah yang kedua, dalam hikayat Allah Ta'ala kata Fir'aun, wa inni la azunhu kaziba. Aku kira Musa ni bohong lah, kelentung, kaki lipat ya dia kata sekarang. Ulama tadabbur kata anna ru'asa ad-dalal, ketua-ketua penyesat, a'immatud dalal, imam-imam sesat ni, yad'una an-nas ila ad-dalal bikulli ma yastati'un. Mereka nak ajak orang jadi sesat dengan semampu mungkin yang mereka buat. Dan mereka cuba nak sekat orang daripada menerima kebenaran. Maka dia guna perkataan wa inni la'azunnuhu ay Musa kaziban. Mu jangan percaya, Musa memang bohong. Dia kata ada Tuhan lain tu, bohong. Ini dia nak cuba nak sekat supaya orang tak pergi dengar lagi cakap Pak Musa lepas pada ni. Jangan dengar. Habis dia kata ada Tuhan, tunggu aku siasat. Jadi dia kata tunggu aku siasat. Kan aku boleh siasat. Allahu Akbar. Kata di ulama tadabbur kata mu jangan fikir. Tulis pelajar. Walaysa hadza maqsuran. Ini peristiwa ini berlaku bukan hanya sekadar ketua-ketua negara yang mempunyai kuasa besar saja, hatta ala a'immatid da'wah, orang-orang yang duk mengajak orang kepada pemikiran mereka pun lagu tu juga. Dia fikir, dia bagi tahu pengikut dia, hak kita ajar ni hak betul ni, ilmu hakikat makrifat ni. Hak ustaz-ustaz duk mengajar di masjid tu, duk cakap kena solat, kena semaya, kena taat, kena ikut sunnah, tak betul berlaku tu. Dia maknanya cara ni nak sekat jemaah dengan condemn orang lain. Sebab tu kita kata, kita sebagai pendakwah, kalau kita ada hujah, biarlah hujah berlawan dengan hujah. Dia kata hujah gini, kita lawan hujah dia. Tapi kalau main dengan maki-maki, duk kata uduh ke orang, perli je, sampai bila pun tak akan selesai masalah. Kita perli orang, kadang-kadang ayat perli tu balik ke atas muka sendiri pun ada. Sebagaimana kata orang, kita tunjuk pada orang satu jari, yang balik ke muka kita 3-4 jari. Maknanya gitu kan, orang ni gini-gini, mu tengoklah muka mu pula. Betul ke awak punya ajaran? Habis macam mana kita nak semak betul tak betul? Jawabnya kita kemukakan ajaran kita, letak di atas neraca timbangan syariat. Bawa Quran, bawa hadis, bawa huraian para ulama salafus soleh. Kalau betul dengan apa yang mereka tafsirkan, kita kata kita teruskan. Tapi kalau tak betul, tinggal. Jadi ini dipanggil tanwih. Fir'aun telah menggunakan mengalih isu. Dia nak lawan hujah tak boleh, dia kata Musa bohong, anak pungut, anak angkat, macam-macam benda yang dia guna supaya orang lari daripada Musa alaihi salam. Yang ketiga, tulis ni para pelajar, yang ketiga, waqala allazi amana, telah berkata orang yang beriman. Para pelajar, para jemaah, para pendakwah,
ayat ini mengajar kepada kita, sesiapa yang ada ilmu walaupun sedikit, sampaikanlah kepada masyarakat. Tengok ni orang beriman ni, kan, la yuhaqqiran nafsahu. Dia walaupun dia rasa dia kerdil berhadapan dengan keangkuhan Firaun, tapi dia tetap berdakwah, menyampaikan hujah yang benar. Jadi, dan yang kedua, tengok hujah pendakwah ni kata apa? Ahdikum ila sabilir rasyad. Kita kena selain daripada kita kena berdakwah, kita juga kena beri keyakinan, kan? Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabil rasyad. Kita juga kena beri ketenangan kepada pengikut bahawa apa yang aku bawa ini bertepatan dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah dengan Rasul berdasarkan hujah-hujah yang mantap. Ni ada setengah orang dakwa ya tu, kita punya ajaran ini telah diterima oleh orang tua orang ni. Mana hujah daripada Quran dengan sunnah? Mana hujah? Kalau tak ada hujah, itu yang marah dengan orang tu bila kita sekat. Kita kata amalan dia ni pelik ni, tak ada hujah lah. La fil kitab wala fis sunnah. Mula nak marah. Ingat awak seorang ngaji hadis. Dia carilah. Kan? Ulama hadis telah berijtihad. Awak baru baca hadis 1 2 nak jadi mujtahid. Lah. Pendakwah ni pun tak kata dia mujtahid, dia cuma menukilkan pandangan ulama-ulama yang ada. Kita tak ada mendakwa kita pandai, tapi kita nukilkan pandangan alim ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama hadis yang pakar dalam bidang ini supaya sampai kepada masyarakat dengan cara baik. Jadi para pendakwah jangan lupa sabar. Di antara dakwah kitanya dia panggil at-targhib wa tarhib. Tengok dalam isu yang dia dakwah di sini, iaitulah siapa dia buat berjahat, dia terima kejahatan. Siapa dia buat baik, dia terima kebaikan. Itu dari sudut uslub dia panggil at-tarhib wa targhib. Az-zuhdu fid dunya war raghbatu fil akhirah. Dan juga kita tinggalkanlah segala kepahaman yang pelik-pelik yang berlaku itu. Baik, kita pergi pada yang keempat. Semuanya ada 5 ya pelajar. Yang keempat, man amila sayyi'atan fala yujza. Tengok, siapa dia buat buruk, tidak ada balasan kecuali keburukan. Wa man amila salihan, siapa dia buat soleh. Coba pelajar tengok dalam ayat 40 ni. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan benda tak baik. Man amila sayyi'atan. Ada ayat lain Allah Ta'ala mula dengan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu kepada hamba aku ni pemaaf, pengampun. Jadi kata di para ulama tadabbur, apa beza? Kenapa sekali dia mula dengan rahmat, ada kala dia mula dengan azab? Tengok dalam ayat ini mula dengan sayyi'ah. Ada kala dia mula dengan baik, dengan benda baik dulu. Tanda ni pelajar. Allah Ta'ala bawa susunan ayat ini mengikut maqam. Ayat ini ayat tahdid, memberi amaran kepada orang yang terpedaya dengan dunia. Maka dia beri waman amila sayyi'atan. Itu dia panggil tahdid. Dan juga di dalam ayat menyatakan hukum, mu kena buat gini. Akhir ayat, i'lamu annallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala tu sangat keras dia punya tindakan, dia punya siksaan. Wa annallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi orang yang beramal dengan baik. Dalam surah Al-Maidah ayat 98. Tapi wa lamma aradallahu azza wa jalla an yatahaddasa an nafsihi, bila Allah Ta'ala nak bercakap tentang dirinya, zatnya yang maha mulia, yang maha agung, maka dinyatakan sifat dia dalam suratul Hijri ayat 49 hingga 50. Allah kata apa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bagi tahu kepada hamba aku ni seorang Tuhan yang maha pengampun. Lagi ke-19, wa anna azabi
huwal azabul alim. Azab aku azab yang cukup memedihkan. Suratul Hijri ayat 49-50. Maka di sini kata di para ulama, falikulli maqamin maqal, setiap tempat tu ada gaya percakapan yang sesuai. Fal insanu yanbaghi lahu an yurattibal ma'ani. Bila kita nak bercakap, kita bercakap biar kena pada tempat, kata orang berpijak di bumi nyata. Macam ucapan kita, kan? Tengok dalam kitab Perisai Muslim ni, bila kita nak pergi tempat orang kahwin, kita ucap tahniah, barakallahu lakum. Bila kita pergi tempat orang mati, kita ucap takziah, azamallahu ajrakum. Jadi jangan pergi tempat orang mati pergi ucap untuk orang kahwin lah. Dalam majlis kahwin pergi ucap pula takziah, jangan. Jadi likulli maqamin maqal. Maka jelaslah kepada kita kenapa ayat ini dimula dengan tahdid. Ayat ini kenapa dimula dengan, ada ayat lain kenapa dimula dengan rahmat dahulu. Satu lagi perbahasan yang menarik dalam ayat yang sama. Allah sebut man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa dia buat benda buruk tidak dibalas kecuali seumpamanya. Timbul lagi soalan. Dengan soalan ini menarik. Kaifa yasihhu hadzal kalam? Bagaimana kita nak fikir ayat ini? Ma'a anna kufra sa'ah, kafir itu beberapa ketika je. Tapi kenapa azab dia berterusan, tak mati-mati, tak habis-habis? Soal dengar ni, soalan yang begitu menarik ni. Jarang kita bahas tajuk ni. Kenapa dalam ayat ni kata orang yang buruk itu dibalas seumpamanya, tapi kenapa orang kafir atas dunia ni sekejap, tapi dibalas di akhirat esok berterusan berpanjangan sampai bila-bila? Kenapa? Al-jawabu, jawapan dia menarik. Sebab orang kafir ya'taqidu fi kufrihi, apa yang mereka i'tiqad, mereka percaya kufur dia tu betul selama-lamanya, dan dia tidak akan tinggal lagi lah berhala-berhala kufur dia itu. Jadi sebab orang kafir itu dia berazam untuk kekal di atas kekufuran dia, maknanya selama-lamanya, fala jarama, maka azab dia juga selama-lama. Sebab itulah kepahaman dia. Bi khilafil fasik, berbeza dengan orang beriman tapi dia fasik, dia jahat, dia buat maksiat, dia tahu dia khianat, tapi dia tahu aku khianat ni sekejap ni, nanti nak ambil rasuah sekejap ya, dapat rasuah, dapat projek ni, kita sobat di Mekah tobat. Ambil pakej hak mahal sekali tu, duduk bawah jam besar. Pakej masuk raudah tiap malam, nak kata apa? Mana dia ada dalam jiwa dia tu nak berhenti. Ahli maksiat macam tu juga. Aku tak apalah, enjoy. Umur 40 stop. Maka di sini fayakunu ala azmi alla yabqa musirran, dia berazam tidak akan buat selama-lamanya, maka azab dia pun munqati'an, putus. Wallahu alam, ini perbahasan para ulama tadabbur. Dia nak buka minda kita dalam masalah ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang terakhir. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalih. Demikianlah kami perhiaskan kepada Fir'aun kejahatan amalannya jadi comel. Ay Allah Azza wa Jalla yabtalil abda, Allah Ta'ala uji hamba dia, fayuzayyinu lahu, maka syaitan mari perhiaskan. Syaitan hiaskan benda buruk jadi baik, benda comel jadi huduh, terbalik kita kata. Maka dalam suratul An'am ayat 108 Allah kata, kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Likulli ummatin amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami perhiaskan bagi setiap perbuatan manusia tu. Dia rasa comel hak dia, molek hak dia ni. Hak kita ni hak betul ni, hak lain tu salah.
Tidak faham orang lain. Gitulah lebih kurangnya. Maka inilah satu perhiasan yang cukup berbahaya. Apabila Allah Ta'ala sebut wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dalam suratul Namli Allah kata apa? Demikianlah memperhiaskan oleh syaitan amalan buruk mereka jadi comel, amalan buruk mereka jadi lawa. Ini yang kita takut hari ini. Afaman zujina lahu su'u amalihi fara'u hasanah. Amalan dia sebenarnya buruk, tapi dia sangka comel, lawa, molek. Binasalah orang ini, na'udzubillah. Jadi para pelajar sekalian, kita jangan duduk kosmetik banyak sangat. Kita rasa comel kata comel, letak atas neraca timbangan Alkitab was Sunnah. Bukan hanya buat akta nak sekat sana sini, kemudian buat video, buat tuduhan orang begitu saja, ambil poster-poster dipangkah begitu saja. Kita kata tak ada. Depan kita ada kitab, ada sunnah, ada huraian para ulama salafus salih. Hatu burhanakum, mari kita duduk bincang-bincang. Kalau betul yang kamu, kita tarik balik. Kalau betul yang kita, pakai ikut sini. Itulah main perhiasan syaitan, tak akan sudah sampai bila-bila. Baiklah, tamatlah pelajar 5 faedah yang dapat kita kutip daripada ayat kita ini, ayat 36 sampai ayat 40. Kita sambung lagi dalam ayat 41 dalam sedi akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.